Hai, Assalamualaikum, selamat petang bersama saya Zulhafiz Hanafiah di segmen kita siri 2 di mana kita masih lagi membongkarkan isu kartel bersama GTR iaitu Grup Transformasi Ruminan Saudara Najib Jalil di pentas sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, right. So, kita masih lagi tengah hangat mengenai isu kartel. Dalam masa sama, isu panas yang isu-isu COVID masih lagi mau cakap apa, makin meningkat di dalam Malaysia ini, dan isu kartel pun makin meningkat dalam masa yang sama. So, kita nak mengupas apa sebenarnya yang kita nak fahamkan maksud kartel. Orang cakap apa, definisi kartel ni. Orang duk petikaikan, orang duk cakapkan pasal kartel-kartel selama ni. Okey, kita minta saudara Najib kita untuk ulaskan sikit apa sebenarnya maksud kartel ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tuan moderator kita. Di petang kita ni, kita nak bongkar isu kartel. Apa itu kartel? Kartel ni nama dia macam nampak mafia sikit kalau kita tengok. Nampak macam mafia, kartel. Tapi dalam definisi bahasanya, saya pernah terbaca di dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, ia adalah sebuah pertubuhan, organisasi yang diwujudkan bagi mengawal harga lah. Of course, kalau kita sebut, kalau belah-belah Mexico, kartel dadah, kartel apa, so dia orang kontrol harga-harga barang tu. Orang tu ingat kartel tu dadah. Kartel dadah. Dia ada kartel perjudian, kartel perempuan. Dia ada. Kita terlibat pula dengan kartel daging pula. Banyak-banyak kartel daging pula. Okey. Itulah definisi kartel, yang mana satu organisasi yang diwujudkan. Tak kisah organisasi ini berdaftar ke tak berdaftar, tak kisah. Tapi diwujudkan dalam bentuk sebuah organisasi untuk mengawal sesuatu harga. Mana harga tu, tak kisahlah apa industri yang dia ceburi. Itulah definisi kartel. Okey, kalau kita nak sebut pasal kartel ni, sebenarnya kita dekat mana sebenarnya kelompongan dari segi kita punya penguasaan kita sebenarnya? Macam mana boleh terlepas pandang benda-benda ni? Isu yang melibatkan dah 20 ke 40 tahun lamanya. Okey. Kalau cakap 20 ke 40 tahun, itu kata pihak media. So, secara peribadinya, saya pun tak tahu isu ni dah berjalan berapa lama. Tapi kalau disebut daripada segi kelompongan tu tadi, of course lah, bila kita tengok isu apabila daging haram ni, kita akan point terus, bukan point maksudnya mata kita terus akan tertumpu kepada gatekeeper kita. Siapa gatekeeper kita? Pihak-pihak gatekeeper. Gatekeeper inilah yang memainkan peranan penting barang apa yang masuk ke Malaysia. Kerana salah satu regulation di dalam Malaysia yang paling unik dalam Malaysia ni, setiap daging, ayam ke, daging ke, apa saja daging, kecuali babi lah, dia mesti ada sertifikat halal oleh JAKIM. Contoh, kalaulah daging itu daripada Spanyol, dia halal. Spanyol ni dia ada keluarkan, belah-belah Eropah ni dia ada keluarkan halal dan juga kosher. Rumah sembelih halal dan rumah sembelih kosher. Rumah sembelih halal ni, rumah sembelih untuk orang-orang Islam. Rumah sembelih kosher, rumah sembelih untuk orang-orang Yahudi. Dan ada satu lagi rumah sembelih yang mana dia pakai stun aja. Dia tak sembelih. Dia pakai stun. Dia akan stun sampai mati. So, apabila rumah sembelih yang di luar negara ni, dia halal sekalipun, diiktiraf oleh kerajaan mereka, tetapi tidak diiktiraf oleh JAKIM, maka produk itu tidak boleh masuk ke Malaysia. Ini kan pula daging yang haram. Of course lah, tidak boleh masuk ke Malaysia. Bermaksud, kita simpulkan sedikit dahulu. Bukan simpul semua. Kalau simpul semua, habis lah benda dia. Kan? Habis lah, kita pun balik lah kan. Boleh main itu balik. Kita simpulkan sedikit di sini. Daging yang masuk, yang secara haram itu, tak kisahlah kangaroo ke, keldai ke, apa ke yang diberitahu oleh pihak media. Sebab sumber yang kita dapat keldai, kangaroo tu daripada pihak media. Kalau pihak media dia game kita pun kena game lah. Kan? Tapi takkan pihak media nak game kita. Kan? Tak semua media game. Kan? Okay. Ada media macam sekarang kita bongkar. Kita bongkar apa yang kita nak bongkar. Kan? Okay.
kesimpulannya daging yang masuk tu adalah selundup. So, pointing dia pada siapa? Gatekeeper lah. Gatekeeper kita boleh cari sendiri. Siapa gatekeeper untuk authority, badan authority untuk kita masuk? Adakah JAKIM? Saya rasa JAKIM tak jaga gate. Alright. Okay, bagi soalan yang seterusnya. Okay. Sijil halal dipalsukan. Okay. JAKIM dipertanggungjawabkan. Okay. Lepas tu JAKIM tiada kuasa untuk mendakwa. Okay. Apakah peranan JAKIM sekiranya sijil halal dipalsukan? Okay. JAKIM, peranan JAKIM, kalau kita tengok, macam saya cakap tadi. Contoh, saya seorang pengusaha. Saya rasa duit saya banyak. Saya rasa contoh, jangan kata saya duit banyak lah. Saya rasa duit saya banyak. Saya nak buat bisnes Wagyu di Jepun, contoh. Saya pun pergi ke Jepun. Saya pun cari ladang lembu Wagyu. Dan saya pun pergi ke ladang itu. Saya pilih lembu dan saya nak sembelih. Kononnya saya nak bawa ke Malaysia. Bila saya nak bawa ke Malaysia, saya perlu ada rumah sembelih halal. Rumah sembelih yang halal. Maksudnya, di sana ada satu badan yang diiktiraf oleh JAKIM. JAKIM akan mengiktiraf satu badan di sana yang memberi satu sertifikat halal kepada sembelihan dan rumah sembelih saya itu. Jadi, dalam konteks penyembelihan halal di luar negara, JAKIM memain peranan amat penting sebab mereka akan daripada SOP mereka akan audit rumah sembelih tersebut. Dan selepas diaudit baru mendapat bless daripada JAKIM untuk kita import daging tersebut. Jadi dalam kes tersebut, JAKIM pun, kalau secara logiknya, JAKIM pun dia tak tahu orang palsukan logo tu. Contoh, kalau saya meniaga handphone ni, saya tak boleh kontrol, saya tak boleh tahu siapa nak palsukan handphone jenama saya. So JAKIM pun saya bukan backing JAKIM, tapi ini situasi sebenar. JAKIM dia tak tahu pun siapa yang nak kontrol dia. Mungkin kalau saya ada tersilap, mungkin ada pihak boleh betulkan. Mungkin JAKIM boleh mendakwa mereka atas pemalsuan logo JAKIM. Mungkin. Jadi sebab saya bukan lawyer, mungkin ada pihak-pihak mana lawyer di luar sana yang boleh tahu lebih tentang term ini. Adakah JAKIM boleh untuk sue mereka ni, untuk saman mereka ni atau ambil tindakan pada mereka kerana memalsukan logo JAKIM? Sebab kalau di luar sana, untuk pemberian logo halal, contoh kita ambil rumah sembelih di Jepun, dia perlu ada juga peranan JAKIM di situ untuk melantik badan untuk memberi persijilan di situ halal. Jadi jawapan saya rasa terjawab ya. Jawab, okey. Kita seterusnya. Ada pertikaian di sini di mana sekarang ni kita tahu ramai masyarakat di luar sana yang nak tahu siapa sebenarnya, syarikat apa sebenarnya yang diorang duk jual-jual kata apa daging sejuk beku di pasaran ni. Boleh tak kenapa sampai sekarang kita nak orang cakap apa masih lagi melindung nama-nama ahli-ahli perniagaan yang besar ni, ataupun ada pihak-pihak yang tertentu yang melindungi diorang ni semua? Kenapa sampai sekarang tak ada lagi nama-nama syarikat yang terbabit tu? Okey. Soalan yang amat baik, dan soalan tu pun saya nak tanya. Dah kena tanya. So macam mana? Saya nak tanya pada siapa? Jadi saya tanya balik kepada pihak berkuasa di luar sana. Pihak yang pendakwaan. Kami faham, satu, mungkin nama tak didedahkan disebabkan pada awal penangkapan mungkin kita faham proceeding yang melibatkan siasatan. Selagi tidak ada pendakwaan, saya sendiri agree kalau tak ada pendakwaan, tak didedahkan nama tu kan, tak boleh didedahkan nama syarikat tersebut. Okay, fine. Tapi hari ini, takkan sehingga hari ini saya bukan tuan dan seluruh rakyat Malaysia masih menanti proses pendakwaan. Dan apabila berlakunya proses pendakwaan, memang patutlah bila pendakwaan syarikat atau sesiapa yang terlibat perlu di-highlightkan. Dan itu juga menjadi tanda tanya kepada saya, dan saya lontarkan semula kepada, kalau ada yang di depan ni yang tahu, komen saja di bawah. Dan saya pun ingin tahu siapakah itu, siapakah yang didakwa dalam kes ini. Okey.
Okey, alright. Kalau ikut dari segi hukum lah, kalau tak tahu tak apa. Tapi disebabkan umat Islam ni sangat-sangatlah ambil berat tentang makanan. Jadi dalam isu daging import di dalam situasi sekarang ni, apa hukum dia sebenarnya lah kalau kita nak kongsikan dengan masyarakat di luar sana? Saya kalau dalam bab hukum hakam ni, saya bukan orang yang faqih dalam bidang hukum hakam. Sebab yang meletak hukum ni biasanya mufti lah. Dan mufti ni kalau dalam konteks Malaysia ni, dia pun bukan mufti tu seorang yang meletakkan hukum. Dia ada ijma' dia ada jemaah dia. Jadi ini bukan hukum, tetapi ini adalah secara peribadi saya. Jadi sebab kalau menyebut hukum ini, hanyalah orang yang berkelayakan boleh meletakkan hukum, boleh meletakkan benda ni haram, harus, wajib, mubah, makruh. So, saya bukan orang yang berkelayakan, bukan dalam bidang itu. Sebab kalau kita tengok golongan cerdik pandai itu pun, dia ada menjawab tak tahu. Tapi tak tahu mereka tu bukan mereka tak tahu. Mereka tu orang berilmu. Tetapi dalam adab berilmu ni, tak tahu mereka itu dalam menjawab pelbagai persoalannya. Tapi kalau dalam konteks peribadi saya, mencari yang halal itu adalah wajib. Kan? Halal, thayyiban. Dua. Kita tahu sembelihan halal. Sembelihan halal. Lepas sembelih halal, adakah daging itu diproses secara bersih? Thayyiban, bersih. Contohnya, daging tak diletakkan di lantai. Daging tak disuka-suka di packing di tempat yang kotor. Syariah compliant. So, sebab tu kalau kita tengok, kita perhalusi JAKIM punya kalau ikut JAKIM punya checklist halal tu, kalaulah semua implementkan tu, saya rasa tanpa ragu kita makan. Ya, betul. Tanpa ragu kita makan kan. Tinggal baca bismillah makan je. Tapi kalau hari ini JAKIM dah buat prosedur tu dah cantik. Pada saya dia dah cantik dah buat. Tetapi persoalan ni orang ikut tak ikut. Jadi efek dia pada saya, kalau kita dah tahu benda tu meragukan, seperti kes kartel ni, kita dah tahu daging ni dicampur dan yang halal ada, yang haram ada. Dia takkan jadi haram. Dia combine kan. Dia tak ada halal campur haram. Kita makan sikit halal, makan sikit haram, tak apalah, dosa sikit-sikit. Tak. Memang orang tu, setahu saya, kita tak tahu, memang tak berdosa. Tapi kita tak tahu efek pada diri kita. Efek pada ibadah kita. Dah lah kita ibadah. Kita tak tahu efek dia pada kita. Kalau kita tanya guru-guru ni, dia cukup jaga makan-makan. Kalau kita tengok guru-guru kita yang lama ni kan. Dalam Islam pun menggalakkan makan benda-benda yang suci, yang bersih, yang halal. Di mana kalau kita dapat lihat di sini, kalau kita makan, kita pun termakan lah. Mengatakan kita dah termakan daging sejuk beku haram ni. Efek dia banyak benda musibah yang boleh terjadi. Kita boleh katakan macam penyakit boleh datang. Itu yang kita dapat lihat, macam penyakit yang kita tengok sekarang ni, kes-kes jenayah makin meningkat, ibu bunuh ayah, bapa rogol anak, liwat anak, macam-macam lagi, betul tak? Sebab benda tu absorb dalam badan kita. Ya, memanglah benda tu tidak, kita tak tahu. Betul. Tapi dia akan memakan jangka masa panjang. Dia akan efek. Kita yang kenal diri kita. Kita tahu level kita dekat mana, level iman kita, level kita. Kalau kita rasa down, kita rasa down. Kalau kita rasa sedih, kita sendiri rasa sedih. Kalau kita rasa kita jauh dengan Tuhan, kita sendiri yang rasa. Kita sendiri yang rasa benda tu. Jadi, sebab itu dalam agama kita mencari yang halal itu adalah benda yang wajib. Jadi bila terjadinya kes seperti ini, kita dah tahu keraguan. Tidak ada halal campur haram, dia jadi tengah-tengah. Dia tak ada tengah-tengah. Air kosong dengan air sirap, walaupun sirap tu sikit, dimasukkan ke dalam air ini, dia akan jadi merah semua. Dia tidak akan jadi separuh merah, separuh putih. Okay. Dalam erti kata lain lah, pemakanan amat kita titik beratkan, di mana kita pun dah termakan benda-benda macam ni. Mungkin ada di antara kita yang dah terbeli di pasar raya, dah termakan buat barbecue bagi anak bini, bagi isteri, sanak saudara semua, family, ayah. Kita bagi makan, kita pun dah tak tahu, mungkin tak apalah kalau dah tak tahu. Tapi kalau dah tahu, kita masih lagi buat benda yang sama, hukum dia memanglah jatuh haram. Saya bukannya pandai sangat dalam bab agama, tapi memang hukum dia adalah haram lah. Tapi sekiranya kita dah tahu apa, kita dah termakan benda-benda macam tu, apa yang kita boleh buat, mungkin kita boleh taubat dekat Allah,
kita boleh apa orang cakap muhasabahkan diri sebab kita dah termakan. InsyaAllah Allah tu maha kaya, Allah tu maha makbul apa yang kita doakan dan untuk membersihkan balik diri kita. Betul tak? Mungkin kesimpulan daripada tuan kita untuk apa orang cakap untuk kita penutup pada hari ini. Bagi pihak kami, saya di sini mewakili Kelab Transformasi Ruminan, Grup Transformasi Ruminan. Kita adalah kelab dan koperasi. Pasti di luar sana ramai tanya, takkan kita ni boleh komplain je kan? Kita komplain, kita tak suka ni, kita tak suka tu, kita tak makan daging haram, kita tak mau apa kita boleh. Tapi kalau tanya bagi pihak kami lah, saya sehingga hari ini alhamdulillah diberikan ruang untuk kalau lah artis dipanggil berkarya kan. Kalau istilah saya, kita berkarya dalam industri daging ni. Kita wujudkan sekarang ni beberapa ladang untuk membekalkan daging segar tempatan. Walaupun memang ibarat berkali ganda harga daging segar tempatan dengan harga yang import ni jauh lebih mahal. Boleh kata jauh lebih mahal. Kenapa tak boleh jual murah? Sebab kalau jual murah, kami tutup kandang. Penternak semua tutup kandang. Jadi antara usaha kami cuba memberi yang terbaik, daging yang terbaik, yang kami boleh jamin sembelihannya adalah halal dan disembelih oleh ahli-ahli kami, oleh rakan-rakan penternak kami, oleh juru sembelih kami yang ada sijil sembelihan dan dengan fasilitis kita yang alhamdulillah sekarang ni kita upgrade sedikit demi sedikit beberapa fasilitis kita, pusat pemprosesan kita, dan kita bekalkan untuk buat masa sekarang kita bekalkan GTR Fresh Meat. GTR Fresh Meat ya. Nah, di samping itu kita wujudkan juga rakan-rakan niaga. Siapa yang contohnya kalau kawasan Ampang, mereka boleh buat order pada kawasan mereka untuk bagi daging yang memang daripada keluaran kami halal kepada pengguna. Harganya memang sedikit mahal, tetapi kualitinya adalah segar, bukan frozen. Segar maksudnya daripada ladang kita tidak frozen kan, sembelih semalam, kita deliver pada customer hari ini. Fresh. Nak dapat tak ada nak sejuk bekukan kita mungkin bukan hari-hari orang boleh makan daging. Kita bukan hari-hari makan daging. Kita mungkin ini sedikit sebanyak dalam konteks fardu kifayah dapat membantu memberi orang-orang Islam khususnya, dan apa salahnya orang bukan Islam makan benda yang halal, sebab halal dan bersih itu dia berjalan seiring. Walaupun dia agak mahal sikit, tapi kita tahu kesahihan dia. InsyaAllah, sebab kita sendiri yang organize, yang laksanakan perniagaan tu. Okey, untuk segmen hari ini kita telah tamat dan kita akan jumpa di seterusnya di KL Media Hotspot. Untuk subscribe, untuk like di page Facebook kami, tekan butang di bawah tu untuk klik like, untuk ramai-ramai kita sharekan di grup Facebook masing-masing dan viralkan isu-isu semasa. Bertemu lagi kita di lain rancangan dan di lain masa. Akhir kata daripada saya, anda memiliki dua pilihan sepanjang hayat. Sakit kerana ingin berubah atau sakit kerana tidak berubah. Assalamualaikum, sekian, terima kasih.